Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Laisa laha min dunillahi kashifan, laisa laha min dunillahi kashifan, laisa laha min dunillahi kashifan, laisa laha min dunillahi kashifan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba.
saya sedang berada di hadapan Pusat Dakwah dan Pembangunan Komuniti Belia ataupun lebih dikenali sebagai Sekretariat ABIM Negeri Kedah. InsyaAllah kami dalam usaha untuk upgrade tempat ini untuk pembangunan yang lebih selesa. Kita akan jadikan tempat ini sebagai tempat pusat komuniti bagi anak-anak muda daripada seluruh negeri Kedah, khususnya di sekitar Alor Setar ini, untuk datang ke sini melakukan aktiviti-aktiviti mereka. Dan insya-Allah kita akan upgrade, kita akan naik taraf tempat ini, dan kami memerlukan sumbangan daripada tuan-puan. Insya-Allah tuan-puan menyumbang untuk kebaikan anak-anak muda dan belia kita. Marilah sama-sama kami di Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kedah untuk kita bangunkan belia-belia dalam negeri Kedah, insya-Allah. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita berjumpa lagi di rancangan di program apa kita Kak Fahana? Bicara santai, apa khabar semua. Jadi hari ini kita bersama dengan saudari Nurul Fahana bin Ahmad. Nak menceritakan tentang apa pengalaman sebagai COVID survivor. Kan kita tengok sekarang ni kita dah lama dah orang kata kita dah ada beribu COVID survivor, dan hari ni alhamdulillah kita bawa kas untuk anda semua untuk hari ni kita mendengar sikit orang kata pengalaman, orang kata cerita-cerita suka dan duka sepanjang bergelar orang kata positif COVID-19 ni. Okey, sekejap lagi kita akan cerita. Okay, buat sebelum kita mula dengan lebih mendalam dengan cerita, kita nak hayati cerita ni daripada tetamu undangan khas kita pada hari ni. Okay. Jadi sebelum kita mula kita punya program ni, untuk anda yang sedang menonton ni tengah duk live ni, minta tolong share dan juga like kita punya live hari ni, sebab kita harap benda ni dapat memberi inspirasi kepada semua orang dan memberi pedoman. Kita bukan nak buat saja sembang santai. Memang kita santai, tapi santai kita bermanfaat, santai kita bermatlamat. Jadi kita nak mengharapkan ilmu yang orang kata pengalaman yang dikongsi ini dapat memberi orang kata sedikit sebanyak kekuatan pada orang lain yang masih dalam perjuangan perjuangan dalam melawan COVID-19 dalam badan dia kan. So hari ni kita nak broadcast untuk anda COVID survivor. Dengar pun nama ganas dah, COVID survivor. Orang kata COVID survivor ni orang kata orang yang sihat lepas kena penyakit COVID ni. InsyaAllah. Jadi kita bawa kas saudari Farhana selaku naik apa dah Kak Farhana? Minta maaf. Saya dah lupa dah. Naik dari Betul Abing dari Kedah. Maafkan saya. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput kita punya saudari Farhana untuk cerita sikit pandangan dia tentang COVID-19 ni. Apa dia kokoklah, orang tak tahu lagi, kita cerita apilah. Okey. Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma. Terima kasih kepada saudara Khalif selaku moderator pada malam ini. Kita nak bicara santai, tajuk pun santai saya rasa malam ni. Dia macam bedtime story sebelum tidur kan. Okey, soalan Khalif tadi ni dia macam pandangan ni tentang pandangan saya tentang COVID, tentang virus COVID waktu mula-mula dia ada kan. Kita rasa macam benda ni simple je, benda ni macam
demam biasa, batuk biasa, tapi bila dah bersangkut paut dengan kena, benda tu sangat-sangat macam dahsyat lah. Benda tu sangat, sebab saya COVID stage 3. Jadi macam bila kena tu macam, oh benda ni bukan biasa, COVID memang is real kan. Okay. Pengalaman tentang dapat COVID ni lah kan. Saya kena dekat tempat kerja. Okay, mungkinlah first tu saya dah quarantine. Saya kena quarantine 2 kali. Yang first tu saya quarantine 10 hari waktu bulan puasa, tapi itu result negatif. Lepas 10 hari Okey, nampaknya saudara Farhanah kita telah hilang. Mungkin sebab line kot. Kita tengok balik sebelum dia kita akan dapatkan semula saudara Farhanah kita. Okay, minta maaf atas masalah teknikal, biasalah kan internet kita tak orang kata unexpected. Kadang-kadang okey, kadang-kadang kita dah rasa okey lah. Pak tiba-tiba tak okey kan. Okey. Okey, buat anda yang sedang menonton hari ni, kalau ada soalan nak tanya, apa-apa berkenaan dengan pengalaman COVID ni, boleh tulis di ruangan chat, di ruang komen. Okey. Okey, kita dapat kembali saudara Farhanah kita. Dah hilang saat tadi. Okey. So sambung. Sila. sorry. Tadi kat mana tadi? Tadi kat mana? Saya berhenti kat mana tadi? Dekat Pengalaman tadi ya? pengalaman tadi, pengalaman stage 3 dan sebagainya tadi. Okey. Okey, baik. Untuk pengalaman tu saya kena dekat tempat kerja dah. Cuma 2 hari sebelum tu memang saya rasa dah tak sihat kan. Tak sihat. Lepas tu lenguh-lenguh sendi. Kalau macam kalau sebab saya ni kena satu family. Mula-mula kena dengan saya lah. Saya kena. Kemudian waktu saya kena tu dia tak dia perasaan tu dia lenguh-lenguh sendi tapi dia tak demam tau. Kalau cek suhu ke apa semua kan memang tak demam tapi rasa macam demam. Waktu tu rasa macam okey tak apa, ni mungkin sebab kerja aku kan, jadi macam lenguh-lenguh sendi tu macam biasa. Jadi abaikan sampai hari kedua. Hari pertama tu saya dah pening kepala. Tapi sebab raya kan, jadi macam nak raya dulu tapi hati lah mungkin selfish sikit lah. Saya nak raya dulu, hari kedua pun raya dulu. Kemudian hari ketiga sebab farmasi tak buka, jadi saya pergi check tekanan darah semua memang rendah. Kemudian malam tu saya dapat tahu kata ada orang dekat pejabat positif. Waktu tu kita tengah emosi memang tak okey. Jadi bila tahu kata positif tu, bila tahu kata ada sahabat positif, jadi kita pun automatik emosi tu tak terkawal lah. Memang saya nangis jugalah. Tahu tu baru tahu kata kawan yang positif, tak tahu lagi. Tapi saya dah agak dah mesti saya positifnya sebab simptom tu memang ada jelas kan. Jadi untuk nak dapat result cepat, sebab apa? Kalau kawan positif, jadi CAC dia akan call sahabat-sahabat yang ada sekitar, tapi malangnya dia tak call, jadi kami pergi sendirilah. Saya pergi sendiri dekat TMC buat untuk dapat rapid test kan. Jadi positif. Saya buat saya pergi buat RTK tu dengan adik saya seorang dengan ayah. Tapi yang positif saya dan ayah lah, ayah positif juga. Jadi adik saya tu seorang negatif. Jadi tak apalah, dia berfasa tau sebab dalam family saya ramai, dalam 9 orang. Jadi kalau nak ikut cerita tu dia macam fasa 1, fasa 2, fasa 3 macam tu lah kan. Kemudian tak apa. Kemudian 3 hari lepas dia dah dapat positif, dah check dekat hospital, second swab dah dapat tahu confirm dah kan. Kemudian simptom demam tu sangat-sangat lah malam-malam. Jadi malam-malam saya batuk sebab saya pun sebelum tu batuk tak hilang lah. Jadi dia macam lagi kuat lah kan. Bila batuk tu, dia punya batuk tu sampai saya rasa paru-paru saya ni macam nak keluar tau. Sebab tak tahu mungkin macam waktu tu mungkin dah COVID dah masuk dekat kan, dekat paru-paru semua kan. Jadi rasa sangat-sangat
takut lah sebenarnya kan. Jadi macam fikir macam-macam. So sebelum tu sorry cakap pasal Kedah, kalau tak faham boleh tanya nanti dekat komen. Okey, Apa baik. faham. Kemudian dah yang faham mana? Okey. Kemudian okey. Bila sampai dia kacau sendi, jadi saya start solat atas kerusi. Memang tak larat sangat-sangat, memang tak kuat rasa nak semayang berdiri pun semua. Jadi saya terpaksa waktu solat atas kerusi tu rasa macam ya Allah akbar, rasa macam teruk sangat sebab kita tak boleh sujud tau. Waktu tu rasa macam ni penamat dia kawan. Jadi macam fikir macam-macam ni. Jadi pun sedih lah cerita ni kan. Kemudian dah start solat atas kursi hari ke 10 kot. Saya memang tak larat, memang tak lalu makan, memang loya, memang bawa apa-apa semua memang tak lalu lah cerita dia kan. Kemudian pihak CAC call. Bila dia call, dia suruh buat test apa semua tu. Saya pun pergi sendiri lah sebab hak lain semua tengah kuarantin dan sebagainya kan. Kemudian saya pergi kat CAC tu, dia suruh buat senaman sikit pun semua pun duduk bangun tu kan. Waktu tu saya dah macam tangan pun dah macam ketat-ketat kan. Dan lepas tu dia tanya kamu ada asma ke? Dia kata saya kata lah tak ada kan. Dia kata kamu dah masuk ward ni sebab oksigen kamu memang dah drop. Waktu tu memang macam lagilah kita rasa macam takut sangat-sangat, memang takut sebab kebetulan saya kena COVID ni. Kes memang tengah naik kan. Kes memang tengah naik waktu tu 7,000, 6,000, 7,000. Dia tengah graf tengah naik kan. Jadi macam berita-berita kematian pun dekat social media sangat-sangatlah banyak. So memang akan ada semua. Jadi waktu tu macam dah takut dah. Kebetulan waktu saya balik daripada CAC tu pun rasa macam tak ada, tak tahu lah macam-macam lah fikir apa semua kan. Kemudian kebetulan adik-adik saya pun dah start ada simptom, mak pun dah start ada simptom waktu tu kan. Jadi lagi pertama risau kita dengan berita-berita tu, jadi relate, jadi macam lagi kita takut lah kan. Okay, jadi malam tu juga ambulans datang ambil saya lah masuk ward sebab memang oksigen memang saya tak ingat berapa yang drop sebab mungkin saya bila dia cakap drop tu saya macam tak tahu berapa, jadi saya macam nak balik lah. Waktu tu memang nak balik, saya tak tahu berapa parah macam tu kan. Dia tak apalah masuk ward semua tu. Bila masuk ward tu dengan dekat rumah pun dah start tak sihat apa semua kan. Masuk ward apa semua tu. Kemudian dekat ward ni bila masuk ward ni first saya ni tak nak masuk ward kan. Jadi bila masuk ward tu jadi macam fikir macam-macam lah sebab apa, bila berita banyak sangat dekat social media dengan pakai oksigen lah, gas semua. Saya dah bayang benda tu. Bila saya masuk ward tu saya rasa macam saya akan nampak situasi yang macam tu. Bila saya duduk seorang-seorang saya akan nampak benda tu. Jadi macam lagi negative thought tu lagi sangat-sangat tinggi lah. Jadi macam memang keyau dah cerita dia, memang emosi pun dah memang ke laut lah cerita dia kan. Lepas tu hari ke-4 saya dekat ward, ayah pula masuk ward. Kemudian waktu tu macam lagi kita stres kan. Jadi kita fikir untuk orang tua kita pula kan, apa nak jadi apa semua kan. Hari ke-4 esok tu hari ke-5 saya dekat ward. Result mak saya dengan adik dua orang saya dapat tahu kata positif. Waktu tu macam lagi bertambah-tambah lagi lah. Kemudian serta-serta dekat ward tu lagi yang menambahkan kerisauan dan ketakutan lah dekat ward tu kan. Jadi memang emosi tu memang koyak rabak lah cerita dia. Koyak rabak faham tak? Koyak. Macam tu lah kan. Okay. Maksudnya lepas tu, yang kata yang lepas dia buat swab test tu dah data positif kan. Masa tu kiranya self quarantine selama 10 hari lah kiranya. Baru hospital panggil untuk nak check balik. Okey. Untuk dia sebab dia akan tanya setiap hari dia akan call macam mana kesihatan apa semua kan. Jadi ada hari-hari yang dia akan panggil pergi ke CAC untuk buat test yang macam tu lah. Kemudian dah habis hari ke-5 saya dekat ward, mak saya dengan adik saya dua orang tu positif juga, ayah pun masuk ward. Jadi saya dapat tahu kata mak saya dengan adik saya dua orang positif. Kemudian barulah waktu tu macam atas katil kita kan macam tangan dah macam ni kan, ya Allah nak isi telefon ni. Lepas tu kebetulan ada Dr. Mai dia kata okey kamu boleh dah discharge daripada hotel. Kalau
Kalau daripada hotel tu check out, kalau daripada hospital tu discharge, okay? Discharge. Sorry, tu dia dah nak pergi cuti kan. Discharge. Okay, lepas tu hari tu bila dapat tahu saya boleh balik tu, tapi sebelum balik tu memang awal 2 hari tu saya memang oksigen memang tak naik. Doktor nurse dia macam gempak dia macam gempak. Dia kata kalau tak naik ni kamu kena pakai oksigen. Saya ni nervous sikit kalau orang gempak ni kan. Bila dia gempak itu saya macam okay, saya nak kena buat betul-betul kan. Ada satu kali tu memang tak naik kan. Okay, sekejap doktor, sekejap tunggu Ustaz, saya nak buat bagi betul-betul kan supaya oksigen saya naik kan. Supaya saya tak pakai oksigen sebab saya fikir lah warga-warga mas yang kena bukan share lah, ataupun lebih macam saya terpaksa ambil hak orang kan, jadi saya rasa sebab salah benda tu kan. Jadi sebab salah apa semua kan. Maksud jap doktor, jap saya buat sekali lagi supaya naik. Buat-buat tu macam okay naik sekali macam okay dah lega kan, supaya macam ada peningkatan lah tu. Lepas tu saya rasa macam saya semangat lah untuk buat dengan baik sebab saya duk fikir adik-adik saya kat rumah pun semua bila tahu kata mak pun positif, adik pun 2 orang positif. Yang hak negatif 3 orang, ada 3 orang positif, 3 orang lagi negatif. 3 orang negatif tu dah macam ada seorang tu dah memang dah riau, macam panik lah, tak tahu nak buat apa kat rumah, tak pernah handle situasi yang macam tu kan. Jadi bila saya nak balik tu memang saya macam tu kena tunjuk muka ceria sebab nak bagi semangat kat adik-adik kan. Supaya macam okey, masing-masing dalam grup pun bagi semangat pun semua. Okey, kita kena kuat ni pun semua kan. Okey, bila dah habis tu macam bila saya balik saya pun jaga baliklah yang hak Umi yang positif pun semua ni kan. Kemudian okey, yang kata buat, yang kata cek oksigen tu macam mana depa buat? Depa test macam mana? Oh, depa cek oksigen je, cek oksigen dekat tangan apa semua tu kan. Jadi kalau dia punya paras normal dia kena 98 atau 99. Kalau bawah dia tu kira memang tak okey lagi lah. Itu yang hak sihat lah. Kalau asma saya rasa mungkin lagi tinggi ke benda saya tak tahu perkiraan dia macam mana. Lepas saya potong gelang 27 bulan, adik-adik dan juga mak saya yang hak positif dan negatif semua potong gelang habis dah. 1 Jun. 1 Jun tu semua kira dah potong gelang tiba-tiba. Dia macam tak habis lagi sebab kami ingat ke fasa COVID dalam family tu dah habis tau. Okay, tiba-tiba 2 hari lepas tu adik saya yang negatif ni ada simptom. Bila rujuk dengan CAC dan doktor pun kata kes ni kes rare. Saya tak tahu lah rare tu bagi dia macam mana sebab kami dah habis potong gelang. Tiba-tiba adik 2 orang tu positif kan. Jadi macam ingat ke dah habis fasa COVID kan. Tiba-tiba fasa positif COVID dan tiba-tiba dia pun ada cerita. Jadi kami asingkan siap-siap dekat bilik luar. Kemudian kita terpaksa tengok balik kronologi saya start positif bila ayah, Umi apa semua tu. Kemudian cek balik ada yang kata tak cukup lagi 15 hari dengan Umi sebab Umi kena yang untuk fasa yang kedua tu kan. Kemudian ada yang kata tak sampai 10 hari lagi tempoh tu bila kami dah habis potong gelang. Jadi makan atas meja dah. Makan dengan Sekalilah. makan sekali lah kan. Macam tu lah, makan sekali lah. Jadi kita pun ingat kan macam dah habis dah, kita pun boleh lah makan sekali, sembang-sembang sekali pun semua kan. Jadi tak sangka pula. Jadi adik saya seorang tu pun ayah COVID stage 4. Adik saya yang latest ni pun stage COVID stage 4 juga. Sebab dia kena masuk ubat cair darah. Jadi dia pun pakai oksigen. Jadi kita risau jugalah. Tapi Alhamdulillah hari ni dah keluar daripada pusat kuarantin kat Dostang dekat Dewan Al-Farabi tu. Alhamdulillah ada seorang lagi adik saya yang tengah kuarantin sekarang ni. Dia satu-satunya yang negatif. Antara 99 tu dia seorang je negatif. Jadi kami duduk tengah jaga dia lah tak boleh positif. Tapi macam Alhamdulillah semua dah okey. Dia pun tapi masih tengah kuarantin lagi lah adik saya seorang tu. Setelah habis ada family kena positif pun. Okey, tentang support keliling Alhamdulillah lah sahabat-sahabat sebelum tu, ada abang-abang, kakak yang bantu semasa kami kuarantin tu. Alhamdulillah lah mereka membantulah untuk beli barang-barang dapur dan sebagainya. Supportnya sangat-sangat baiklah daripada orang keliling kita kan. Okey, itu support. Kemudian nak cerita tentang post-COVID syndrome. Sebelum KKM buat keluar tentang poster post-COVID syndrome tu, saya dah rasa tau benda tu. Satu family rasa sebab bila dah balik daripada hospital, nak buat kerja jadi penat. Nak buat kerja laju-laju tak boleh. Jadi penat.
batuk, saya pun sakit dada. Dia jadi sakit dada lah. Jadi ayah pun tak boleh nak buat kerja laju-laju, mak pun, umi pun, adik-adik pun tak boleh. Seminggu awal tu memang tak boleh buat kerja laju-laju. Jadi penat, jadi mengah. Semua jadi macam orang tua. Jadi macam slow kan. Tak ada lah orang tua sangat. Jadi macam buat kerja pun slow-slow. Kalau buat kerja sikit, ada mengah kan. Jadi okey, berhenti saat macam tu. Kemudian ada lagi akan naik wang-wang kat badan tau. Jadi post covid itu kan akan ada macam 2 minggu lepas tu baru naik tau wang-wang tu. Sebelum ni saya dah baca juga kan, ada naik wang-wang, ada yang batuk sikit dada, adalah dia punya dekat poster tu kan. Seminggu kan, minggu lepas saya baru tengok poster tu macam benda ni sebenarnya ada rupanya. Kalau ikut tu saya rasa macam tak normal ke benda ni kan, sebab kita rasa benda-benda macam tu kan. Tapi bila KKM bawa kena poster tu macam benda ni ada. Jadi saya pun rasa macam lega sikit lah benda tu kan. Tapi lain orang lain dia dapat efek dia. Jadi mungkin ada yang lagi teruk kan. Jadi itu je kot. Wallahualam. Balik pada moderator. Okay, kita cerita pasal stage 3, stage 4 tadi kan. Apa beza dia yang kita tahu stage 1, 2, 3, 4, 5 apa beza dia tu? Okey, ni saya dah baca sikit lah. Okey, stage pertama, dia tak ada simptom langsung. Memang dia sihat, dia tak ada simptom langsung tapi dia positif. Stage yang kedua adalah dia ada simptom tapi dia tak kacau radang paru-paru, dia tak. Stage yang ketiga, dia kacau paru-paru tapi dia tak pakai oksigen. Stage yang keempat beza dia pakai oksigen. Dia kacau paru-paru kemudian dia pakai oksigen. Itu stage keempat. Stage kelima ni memang tahap yang dia kena ditidurkan semua tu lah. Waktu tu lah doktor kena buat pilihan lah. Waktu tu lagi takut sikit lah tu kan. Itulah beza stage tu. Okay, terima kasih. So pengalaman post sindrom COVID ni dia tak sama kan. Setiap orang dia ada mungkin ketahanan dia berbeza kan. Jadi ada yang ada lebih sikit, ada yang mungkin 1-2 dia seram ke macam mana kan. Sebab ada juga saya baca, ada juga macam dia efek dengan telinga, ada bunyi berdesing dan sebagainya. Hak tu pun menarik juga kita tengok kan. Tapi orang kata hak tu taklah semua orang, tapi ada orang yang kena juga kan benda tu kan. Okay, next. Tadi ada perkataan kita dengar tadi kan, perkataan orang Kedah, tak tahu lah orang lain faham ke tak, yang pasal koyak rabak tadi tu. So kita nak cerita pasal mental dengan stigma masyarakat tu macam mana. Dari segi masuk-masuk tu kan, dari segi mental punya health, kesihatan mental, first kita tahu yang kita positif, sampai sekarang lah macam mana dari segi mental tu. Ada, memang kita tahu up and down kan, tapi macam mana kita handle situation yang macam tu sebagai COVID survivor lah. Okay. Okay, baik. Untuk kesihatan mental tu, saya nak cakap tentang support orang keliling pun penting, dan juga stigma masyarakat kan. Sebelum ni kita masyarakat tentang COVID, tapi bila dah rasa sendiri, waktu first saya quarantine yang result saya negatif tu, bila saya dah habis quarantine, saya pun masuk kerja, dia tahu saya quarantine dan dia tahu result saya negatif. Tapi bila jumpa tu, dia punya menginjakkan saya boleh nampak dia punya tindakan dia je tu. Jadi saya macam ni tambah kita negatif. Kalau kita positif, lagilah. Dia macam takkan sembang dengan kita kot kan. Jadi untuk pesakit COVID ni, dia tak kenal bangsa, dia tak kenal agama. Dia kenal kepada sesiapa yang, bukanlah siapa yang bernasib baik, tapi macam yalah kan, dia tak kenal, dia merentasi agama dan bangsa kan. Pesakit COVID ni bila dah lepas potong gelang, dah lepas 15 hari, dia tak akan menjangkiti. Jadi jangan takut. Tolong jangan takut. Tolong buat research sikit kan tentang jangkitan COVID ni kan. Tolonglah. Kalau dia menjauhkan diri macam dia ni tak baca ke kan, kita akan rasa macam tu kan. Kemudian pesakit COVID ni dia bukan jenayah tau. Pesakit COVID ni bukan jenayah. Jadi tolong jangan menjauhkan diri. Tiba-tiba rasa macam sebab lah sebut macam ni kan. Jangan sisihkan mereka. Jangan sisihkan mereka. Bagi semangat dekat mereka. Tambah kalau yang contohlah dia positif, tiba-tiba dia pula hilang
pekerjaan, lagi dia sedih kan. Lagi aku rasa macam, lepas tu masyarakat keliling pun akan menjauhkan depa. Aku rasa macam benda tu akan lagi down. Dia nak buat apa pun dia jadi macam tak mampu nak buat kan, tambah dengan hilang kerja apa semua lagi dah susah hati kan. Alhamdulillah respon sahabat-sahabat ada yang membantu, ada juga yang bila tahu kata positif macam, oh ya ke positif COVID je pun. Macam, oh positif COVID je pun. Macam, macam saya tak balas dalam macam, mungkin lah ni mungkinlah keliling dia waktu positif tu mungkinlah tak ada sinta-sinta yang teruk tu kan. Tapi kita yang sinta yang teruk ni yang kita rasa macam tak best lah dapat respon-respon yang macam tu. Jadi tolonglah apa sikit COVID ni dah habis potong gelang, dah tempoh kalau habis kuat pun tempoh dalam 2 minggu tu dia tak menjangkiti, jangan risau. Tolonglah jaga emosi mereka kan. Okey, itu je. Betul, saya setuju. Siapa yang kena COVID ni bukan satu dosa. Okay? Even kita nak cerita, even doktor yang dekat hospital yang memang tengah duk merawat pesakit COVID ni pakai full PPE pun masih boleh dijangkiti. Bayangkan kita yang jaga SOP yang sekadar tutup muka, cuci tangan sebagainya tu memang kena buat SOP tu. Tapi SOP tu pun bila kita buat pun kalau orang kata bila nak kena tu memang kena. Sebab sekarang ni kita tengok varian COVID sekarang dah mengganas. Dulu kan kita tahu dia transmission dia di segi droplet. Tapi sekarang ni dah orang kata dah level airborne dah, jadi bahaya. Sebab tu dia cepat sikit dia tersebar dekat orang kata dekat kes-kes Selangor kan, kita tengok dekat tempat-tempat kerja sebagainya kan. Selalu kan kita kerja tempat yang tertutup. Jadi kalau airborne transmission ni memang sangat laju lah. Sebab bila tempat yang tertutup, kita cakap, kita bersin, kita bersembang kawan pun, even pakai pun mungkin benda tu boleh keluar dan tersebar dekat semua tempat kan. Jadi memang walaupun kita jaga SOP tapi kalau nak kena tu kena. So COVID ini bukan satu dosa lah. Yang dosa dia kalau hang tak jaga SOP dan hang rentah negeri tak buatlah benda-benda yang kita larang semua buat, tu baru dosa. Tu yang kena saman, compound dan sebagainya. Tapi siapa yang kena ni bukan dosa. Okay. Kita dah tengok dah. Kata memang stigma masyarakat ni memang sangat penting lah. Sebab kita tengok pada kesihatan mental kita tu, orang yang COVID survivor sebenarnya orang sekeliling dia sebenarnya support sekeliling yang paling penting. Kalau semua positif, InsyaAllah dia punya mental dia rasa okey, aku akan orang kata boleh selamat daripada penyakit COVID ni. Sebab kalau ikutkan sebelum ni yang kita tahu ramai yang orang kata COVID survivor actually dari segi mental, bila mental kuat orang kata antibody badan tu dia automatik dia proses laju. Bila proses laju tu dia lawan COVID tu lebih pantas dengan orang yang mental breakdown. Jadi dia orang kata otak kita kawal kita punya badan. Bila badan kita positif, badan kita otak kita kuat, jadi badan kita tu dapat melawan dengan cepat lah. Tu. Sebab tu kalau orang yang kena COVID-19 jangan kita duk kata ada tu dia lah aku suruh hang pakai ni tak tu dia. Aku pakai, bukan tak pakai tapi nak kena buat macam mana. Jangan duk betiak ada lah kata kita bagi support je. Kita je support dia kata okey. Tak apa jangan risau, benda ni ramai dah kita tengok dari segi numbers kan. Ramai orang memang kata beribu-ribu orang dah orang kata melepasi fasa COVID ni kan. Jadi yang kata yang terselamat lah orang kata kan. Jadi benda ni possible. So jangan takut. InsyaAllah ada jalan dia. Sebab kita punya frontliner bukan besya-besya lah. Orang masalah cakap bukan besya-besya. Jadi kita percayalah dengan rawatan yang ada dalam ni. So kita sembang pasal frontliner ni, nak tanya Saudara Farhana, dari segi support hospital frontliner macam mana? Orang kata orang duk kutuk-kutuk macam hospital kita ni, duk kutuk, orang kata banyak lah kata tu tak cakap lah. Dari segi pengalaman orang yang memang masuk ward dan sebagainya kan, macam mana pengalaman berhadapan dengan frontliner semua ni? Okey, berhadapan dengan frontliner, sebelum ni kita tengok dalam video-video dekat social media je kan, tapi bila tengok sendiri struggle-nya mereka untuk nak pastikan kita sihat, kita dalam keadaan yang baik tu, dia jadi saya jenis macam kalau tengok mereka tu bila memikirkan tentang mereka ni nak jaga kesihatan negara Malaysia kan, rakyat-rakyat Malaysia apa semua kan. Jadi orang sedih sebab apa dia pun
bila masuk dalam dia macam umpama masuk dalam kandang macam tu Jadi sebelum nak masuk kandang kan dia pun nak kena pakai siap-siap benda tu kan. Jadi macam sedih lah. Dia pun masuk tu dengan mungkin dengan sedikit ketakutan, tapi dia pun nak kena masuk juga kan. Jadi bila tengok mereka nak menghiburkan diri pun dengan menyanyi dekat ward kan. Jadi bila mereka cakap inilah cara kami nak hiburkan hati. Bila ayat tu ada, ayat tu disebut kan, nak hiburkan hati, walaupun benda tu macam simple je kan, benda tu simple je, tapi saya nak rasakan yang mereka tengah struggle untuk nak baik pulihkan Malaysia ni ke arah yang lebih baik kan. Tapi kalau rakyat-rakyat Malaysia ketegak juga tak mahu nak jaga SOP, nak pergi juga cuti pun semua kan, nak keluar juga kan. Jadi memikirkan frontliner kita yang bekerja raya pun tak tentu masa apa semua. Jadi macam sedih lah. Jadi bila tengok sendiri dia punya struggle tu rasa macam insaf lah. Jadi insaf sebelum ni tengok dekat social media kan, jadi tengok secara berdepan ni rasa macam tak boleh ni, saya kena kempen lah. Memang kena kempen untuk semua duduk umur kita pasti menang. Macam tu lah. Okay. So maksudnya nak kata kita punya friend ni memang terbaik lah. Betul tak Kak? Betul tak Saudari Farhana? Kita punya frontliner terbaik kan. Sebab waktu kita quarantine pun dia akan call, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, tanya kita okey dah, perlukan rawatan, perlu masuk hospital tak, siapa yang quarantine kat rumah, dia tanya kalau perlukan masuk hospital beritahu kan kalau keadaan kita dah teruk dengan jadi macam 2 hari 3 hari dia call tu rasa macam kita pun rasa macam terubat lah macam tu lah, tapi terbaik lah untuk frontliner kita. Setuju. Kita nak kata mereka pun perlukan support juga sebenarnya. Mereka pun mental pun breakdown juga. Cuti dibekukan dan sebagainya kan. Tapi mereka masih mampu untuk orang kata bukan sekadar merawat kita tapi menghiburkan hati kita, sebab mereka pun tahu, semua orang tahu siapa yang melalui fasa COVID ni memang mengalami satu mental yang sangat taklah terurus sangat. Even hang kuat terang mana pun, kalau hang bila dah positif, hang dah sakit, dah start sakit lah. Kalau tak sakit tu mungkin dia rasa dia hebat kan. Bila dah start dah sakit, dah orang kata nak bernafas susah, nak buat kerja start penat. Masa tu baru kita menghargai, baru kita tahu okey COVID ni macam ni, perit rupanya kan. Baru kita rasa mental kita kuat terang mana pun memang confirm kita rasa macam down dan sebagainya kan. So orang kata pentingnya kekuatan orang kata frontliner kita lah dari sistem semua kan. Ramai duk kutuk, tapi itulah dia hakikat dia, mereka dah bekerja dengan cara yang sangat terbaik lah. Okey, ada soalan daripada penonton kita, Saudari Farhana. Saya tengok satu soalan daripada Umairah Majidah. Kak Far dan family dah dapat ke vaksin? Dia tanya. Okey, vaksin tak dapat lagi, manakah semua positif. Jadi 3 hingga ke 6 bulan baru kami boleh ambil vaksin. 3 ke 6 Jadi siapa yang positif memang tak boleh ambil vaksin lagi. Okey, satu lagi soalan daripada, tak tahulah ni soalan ni boleh jawab ke tak, kita try lah kan. Tanya, orang yang kena kuarantin dan mengalami stres, ada maklumat tak berkenaan dengan talian rahmah atau talian nur? Orang yang kena kuarantin ni. Boleh jawab tak Saudari Farhana? Okey, boleh. Kita Hello Abim pun ada talian rahmah support team. Kita wujudkan waktu PKP 1.0 dulu. Jadi alhamdulillah rahmah support team ni ialah talian sokongan kesihatan mental dan juga emosi. Boleh tengok dekat Facebook rahmah support team. Kita ada Instagram pun kita ada rahmah support team, dekat Twitter pun kita ada rahmah support team. Boleh tengok dekat situ. Terbaik. Kita sebenarnya pun ada dari segi mental lah. Kita ada ramai kaunselor kita kan, betul? Ya, betul. InsyaAllah jangan risau, memang kita sentiasa support orang yang tengah mengalami fasa-fasa COVID ni. Okay, last daripada soalan daripada Helwa Abim Kedah ni. Okay. Siapa tu? Okay, saya rasa
boleh bagi pandangan juga jika kehilangan ahli keluarga. Bagaimana mental mereka nak menghadapi ujian begini? Bagaimana masyarakat boleh bagi support untuk family yang orang kata ahli keluarga yang ada kematian disebabkan COVID. Kan kita tahu kan bila ahli keluarga kita meninggal sebabkan COVID-19 ni, kita tak dapat nak urus macam orang lain, macam ahli keluarga lain kan. Jadi macam mana kita nak beri support tu? Okey, support tu lah. Okey, ni kalau saya lah kan, support kalau ada ahli keluarga yang kehilangan ahli keluarga dah. Tanya dia keadaan dia okey atau tak. Kemudian kalau sehingga mengganggu kerja harian, kita boleh bawa dia ke kaunselor yang arif lah untuk dia dapat tak jumpa perkataan. Dapat kalau dia jumpa kaunselor yang berdaftar lah untuk dia ada satu apa, tak jumpa perkataan. Satu sesi dengan kaunselor untuk dia rasa lebih baik lah. Itulah saya rasa yang tapi kalau kawan-kawan ni support dia tu tanyalah dia okey ke tak apa semua, sebab lagi pun kalau dia positif COVID lagilah dia rasa down dan sebagainya kan. Macam tu. Saya dah lupa jawapan saya tadi dah ada. Tapi dari segi pendapat saya, untuk ahli keluarga yang kehilangan ni kan disebabkan COVID-19 ni, yang paling penting dari segi education lah. Orang kata kenapa kerajaan letakkan SOP yang segitu rupa lah. Kita kena cerita kata kematian yang disebabkan COVID ni boleh merebak dengan lebih dahsyat lagi lah kalau kita uruskan kan. Sebab kalau kita uruskan bukan melibatkan satu orang tapi ramai orang kan. Jadi bila kita kerajaan benarkan ahli keluarga yang meninggal sebab COVID ni, orang kata untuk diuruskan macam biasa, jadi kebarangkalian untuk tersebarnya COVID memang sangat hebat lah. Jadi kerajaan nak elakkan benda tu lah. Tu untuk orang kata manfaatkan lebih yang besar lah. Okey. Itu dari pandangan saya lah. Tapi support dari segi lain tu memang kena jumpa dengan kaunselor yang berdaftar lah, dari segi mental, macam mana kita nak handle dan sebagainya kan. Okey, soalan. Banyak soalan ni. Macam kita sembang dengan doktor. Kita kena sembang dengan doktor, kita sembang dengan Itulah masalahnya kan. Itulah masalahnya. Takut dengan soalan pun. Kita cuba layan. Takat mana yang mampu lah. Soalan daripada Syafiq Majid. Bagaimana untuk menghilangkan stigma masyarakat yang takut dengan bekas pesakit COVID ni? Okey, untuk dia tak boleh hilang tau. Sebab tu kena ada kesedaran dulu. Kalau dia tak ada kesedaran tentang stigma, itu dia tak akan bagi. Dia tak akan ada kesedaran untuk dia nak memberi penyebaran tentang pesakit COVID ni patutnya macam ni kan. Sebab tu semua orang kena ada kesedaran tentang maklumat. Kenapa pesakit COVID ni kenapa 10 hari je? Kenapa menambah hari? Sebab tu doktor dah letak dah 10 hari kuarantin. Kalau tidak, kalau dia letak dah sebulan. Betul tak? Macam tu. Kalau dia tahu tak menjangkiti, kalau dia tak tahu tak menjangkiti, dia letak 3 bulan terus. 3 bulan sementara COVID tu nak hilang dalam badan. Kalau ikut tu, siapa yang dah kena positif, kalau dalam masa 3 bulan ni dia pergi swab, memang akan positif. Tapi tak menjangkiti dah. Selepas 10 hari dan juga 15 hari. Kesedaran dengan masyarakat tu pun penting, sangat-sangat penting. Sebab tu maklumat beberapa hari jangkitan tu pun dia kena tahu, beberapa hari yang tak boleh jangkit pun kena tahu juga. Yang tak tahu tu yang masalah tu dia takut, dia akan ada stigma tu. Jadi kena tahu maklumat yang tepat, barulah dia ada stigma tu. Kalau tidak kan tak hilang lah. Betul, setuju. Dia sebenarnya setiap perkara tu kita kena ada wasatiyah lah, kesederhanaan. Sebab stigma ni dia jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu longgar. Kalau ekstrim sangat macam ni, takut sangat sampai semua benda kena COVID semua kita takut sebagainya kan. Kalau longgar sangat jadi macam kes tadi tu, COVID je pun kan. Rupa bisa demam je lah macam tu kan. So tak boleh nak longgar sangat, tak boleh nak terlalu ekstrim. Jadi kita kena wasatiyah tengah-tengah lah. Kita kena faham isu, kena faham benda tu dan sebagainya kan. Okey, soalan Ustaz Bilan ni boleh tahan ni. Ada ubat yang diberikan kepada pesakit COVID-19 ni? Ada ubat khusus tak? Okey,
Kalau Fahana ada dapat ubat daripada masa kat ubat tu lah. Oh, sebab COVID ni dia tak ada ubat. Doktor akan bagi berdasarkan simptom. Kalau kita simptom demam, dia akan bagi ubat demam. Kalau kita batuk, dia akan bagi ubat batuk. Macam tu. Dia berdasarkan simptom. Sebab kita tak ada ubat lagi. Kita hanya ada vaksin saja. Jadi, dia akan bagi ubat berdasarkan kita simptom apa waktu tu. Okay, terima kasih jawapan yang sangat berdas. Tu pengalaman lah. Tu cerita pengalaman. Nak cerita ubat apa tu susah lah. Sebab ada juga orang dah cerita kena orang kata satu benda ni sebab kita tak ada ubat lagi. Jadi juga yang mereka ambil pendekatan bagi ubat anti malaria kan. Ubat anti malaria yang untuk penyakit lain lah. Tapi tu kalau dah teruk baru kita bagi mungkin stage 4 ke 5 kot mungkin bagi ubat anti malaria tu lah. Tapi tu bukan ubat khusus untuk COVID pun. Tapi mungkin dia ada kaitan dengan orang kata simptom COVID tu ada untuk yang ubat anti malaria. So dia digunakan. Tapi itu bukan ubat dia. Nampak? So saya kepada Sumayyah Ahmad. Sepanjang duka hibah perjalanan Kak Far battle dengan COVID-19 ni, boleh tak Kak Far cerita satu hikmah di sebalik peristiwa yang jadi dekat keluarga? Ada tak hikmah yang berlaku? Okey, baik. Hikmah sebalik peristiwa yang jadi dekat keluarga. Hikmah lah. Hikmah dia kita akan rasa lebih menghargai adik-beradik tau. Sebelum ni menghargai juga tapi dia lebih tau sebab bila kita tak sihat adik-beradik lah yang tolong sampai dia pun kena juga positif kan. Umi pun tolong waktu tu sebelum tahu dia kata positif kan. Jadi hikmah tu macam kita rasa macam sayang lebih lah dekat adik-adik, dekat family. Kita rasa macam dihargai. Dan juga kita akan rasa macam kita perlu juga ada dengan mereka bila susah dan senang. Macam tu lah. Macam tu lah. So kadang-kadang betul juga kalau kita tak dapat musibah, kita tak rasa nak menghargai tu kurang. Kita kalau duk seronok je kan jadi kurang. Bila kita dapat musibah, dapat sakit tu, bila sekeliling kita baru kita tahu orang kata sahabat ni atau keluarga sahabat lah, keluarga tu tak tepi lah. Kalau dari segi sahabat kita nak tahu sahabat tu baik ke tak, tengok masa kita susah kan. Kalau dia sanggup tolong time kita senang dah susah, hak tu lah yang sejati kan. Hak tu. Okey lah, hikmah dah kan. Okey. Betul. Dia macam kita akan tengok balik lah, bukanlah nak tengok kawan balik. Mungkin dia pun ada juga yang takut nak mesej. Ada yang mesej tapi saya tak sempat pun balas. Jadi alhamdulillah lah saya dapat doa-doa tu membuatkan saya rasa kuat lah macam tu. Terima kasih juga kawan-kawan yang doa untuk satu family. Penting lah kawan-kawan tu. Takut juga ada yang takut COVID sampai nak WhatsApp pun takut jangkit lah. Tu mampu tu jenuh. Okey. Daripada Ashraf Ahmad ni last soalan aku kita ambil. Apakah hikmah dakwah gejala pandemik COVID-19 secara umum? Hikmah dakwah. Ada juga orang. Soalan ni macam tinggi kan. Boleh tak? Saya tak expect pun nak dapat soalan daripada siapa ni? Saudara Ashraf Ahmad ni. Hikmah dakwah no. Kita akan nak buat baik je. Maksudnya hikmah berdakwah ni kita kalau dalam wad tu kan, kalau dalam wad tu kita akan campur tau dengan Chinese dengan tak jumpa lah dengan pelbagai kaum lah kan. Dengan pelbagai kaum kan. Jadi waktu tu kita bila kita solat, kita baca Quran kan, automatik kita rasa macam kita berdakwah tau. Walaupun benda tu kita tak secara lisan kan, tapi kita tunjuk kita punya attitude kita dekat non-Muslim. Waktu tu saya rasa macam kita berdakwah secara macam tu. Okey, setuju. Sebab ada juga yang viral baru ni kan, ayah Dina Bahrain yang dia ambil wuduk dalam keadaan awak kan, sebab tak semua orang tahu macam mana nak solat ketika sakit dan sebagainya kan. Jadi hak tu pun salah satu dakwah yang kita boleh tunjukkan dekat kita punya sekeliling. Sebab orang ingat kalau sakit tu ada atas awak tu macam tak apalah, tak sembahyang, dimaafkan. Bukan begitu. Kalau kita sakit, kalau asal kita sedap, kita kena berusaha sebaik boleh untuk kita buat benda wajib lah kan. Jadi kita ada berbagai cara lah. Kita salah satunya macam yang
arwah ayah Dina Bahri lah tunjuk tu kan, macam mana dia ambil ayat sepanjang benda botol dan sebagainya kan. Benda boleh buat kan, baca kafat, betul, baca Quran dan sebagainya. Benda tu semua dakwah sepanjang kena ni kan. Okey, last soalan. Jadi saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit. Okey, boleh silakan. Boleh. Okey, untuk hikmah dakwah ni kan. Okey, bila saya dah ada, sebab sebelum ni kita dikelilingi oleh orang-orang Islam kan. Saya lah kan lingkungan ada juga kan. Saya jarang duduk dengan non-muslim dan sebagainya, tapi bila benda itu jadi automatik kalau kita berhadapan dengan non-muslim pun kita rasa kita nak buat baik kan. Jadi macam bukanlah dia satu tahap yang kita rasa macam kita akan buat baik depan semua orang, tak kira bangsa dan juga agama. Betul, setuju. Okey, last. Kita nak tutup kan ni. Okey, sebagai COVID survivor dan pengalaman, kita dah cerita macam-macam ni sebagai pengalaman kena COVID ni kan. Apa yang sepatutnya kita buat ni, yang tengah duk dengar ni, apa yang patut kita buat sekarang ni? Selain jaga SOP, apa yang patut kita buat? Okey, baik. Untuk lastnya, ni untuk kempen vaksin lah. Siapa yang tak daftar lagi vaksin, tolong daftar. Abaikan benda-benda negatif yang ada, yang kata dia punya side effect dekat vaksin dan sebagainya. Ramai je yang sihat, ramai je yang okey bila ambil vaksin kan. So bila okey, satu lagi, kita sebagai masyarakat atau rakyat Malaysia, kita nak capai untuk peratus untuk semua. Saya tak jumpa perkataan. Okey, macam itulah. Saya nak kempen vaksin ni. Siapa yang tak ambil vaksin lagi, siapa yang tak ambil vaksin lagi, tolong daftar. Bila dah daftar tu dekat MySejahtera, tolong screenshot, buat posting dekat media sosial supaya orang lain pun akan ada kesedaran untuk nak ambil vaksin, untuk nak daftar vaksin kan. Sebab sebelum ni ada juga yang takut-takut kan. Yang ada sesetengah yang saya jumpa dah, dia takut lagi dah nak daftar vaksin, semua nak vaksin kan. Tapi bila tengok sekarang ni ramai-ramai dah yang bila dia dah daftar vaksin, dia post. Bila dia pergi cucuk vaksin pun dia post. Automatik benda tu jadi macam kempen tau. Jadi saya rasa rakyat Malaysia pun kena ada kesedaran yang tentang macam tu lah. Post je kalau ambil vaksin ke, dah ambil vaksin dos pertama, kedua ke, post juga dekat media sosial untuk kita sebarkan kempen tentang vaksin tu. Betul. Sangat setuju. Pasal vaksin ni memang, tapi apa yang saya pasal sekarang ni memang kesedaran dari segi vaksin tu dah meningkat sebab dari semasa ke semasa lah. Kita tengok dari segi orang kata demandnya AstraZeneca kan. First masuk AstraZeneca ni, viral start situ yang masuk AZ tu masuk tu, yang kata ramai pakai takut dengan vaksin sebagainya kan. Tapi bila KJ dah masuk untuk buka, untuk orang kata untuk booking ni kan, dah beberapa jam dah habis kan. Jadi kita nampak situ dah kesedaran dah tinggi dah sebenarnya. Dari segi orang tua pun kita tengok dah banyak postingan. Kerana fasa yang untuk warga emas kan, kita tengok ramai dah pacak-pacik dah ikut. Sebenarnya kan orang tua ni, mereka lebih percaya dengan orang kata sekeliling mereka. Bila mereka tengok kawan-kawan mereka takut, mereka pakat takut. Tapi bila mereka tengok kawan-kawan mereka dah cucuk, dah ambil gambar, selfie dan sebagainya, semua pakat mereka tu pakcik Pak Long tu okey lah. Pak Man tepi rumah tu okey, jadi dia pun teringin nak ambil. Tapi kita kena habaq lah apa orang kata kelebihan ni kan. Kita cerita pasal vaksin ni kat dia. Actually kita memang memang kena cerita dekat orang ramai, dekat kita post kat social media. Tapi yang paling penting sekali, kita kena hak paling terdekat dengan kita lah, ahli keluarga kita lah sebenarnya. Dan saya yakin mungkin antara kita ada ayah mak dia ataupun ada pakcik-pakcik dia, makcik-makcik dia yang masih takut kan. Tapi masa ni lah kita kena, kalau boleh kita kempen kat orang terdekat dulu, bagi mereka mau. Contohnya macam mak ayah saya lah. Mereka dulu takut juga, lebih percaya pada cengkeh dan juga ayat nyok. Tapi lepas dah saya bahas macam-macam, saya bubuh macam-macam poin-poin dan yang agak berfakta, dan video yang best lah daripada doktor kan. Jadi alhamdulillah mereka dah daftar vaksin. Saya dah tolong daftar mereka kat MySejahtera tu. Mereka pun tengok kawan-kawan pun dah ramai ambil, jadi mereka pun okey nak ambil. Nampak? So kita kena kempen yang terdekat dulu lah sebelum kita kempen hak jauh sikit. Tapi itulah atas individu sendirilah. Okey. Jadi sebelum kita berakhir ni, memang
kita nak cerita juga satu lagi tambahan pasal vaksin ni. Dia kena faham vaksin ni bukan satu ubat tapi satu perlindungan. Perlindungan yang macam mana vaksin ni, kita cerita sikit bagi mungkin ada yang mungkin tak cukup jelas lagi kan macam mana vaksin bertindak kan. Vaksin ni sebenarnya dia ambil orang kata kan pernah dengar kan yang vaksin mRNA kan, hak tu kan. Maksud dia ambil sikit, dia ambil sikit daripada COVID tu, dia bubuh kat badan kita. Kita nak bagi kita badan kita tu kenal pasal COVID ni. Jadi bila badan kita kenal pasal COVID, jadi badan kita dengan secara automatik dia buat satu antibody yang untuk protect daripada benda yang dia tak kenal tu. Sebab itulah vaksin ni penting, sebab kita nak bagi badan kita tu bersedia untuk menerima COVID ni. Maksud dia bukan kita nak tapi minta COVID badan kita, tapi kita orang kata bagi badan kita tu bersedia. Bila bersedia tu kita lebih orang kata kuat sikit badan kita sama ada nak melawan ataupun kurangkan dia punya kadar jangkitan ataupun simptom. Hak tu yang penting tu. Kadang-kadang ingat vaksin ni powerful lah, kata lepas cucuk tu tak kena, bukan. Dia untuk membuat perlindungan. Mungkin tentera dia tak cukup lagi, tak cukup kuat lagi badan dia, produce antibody tu tak cukup menyeluruh. Jadi mungkin sikit. Jadi bila COVID attack, jadi dia kena juga. Tapi mungkin efek dia sikit. Tapi bila masuk badan yang betul-betul strong, antibody dah betul-betul dah kuat dah dalam badan dia, jadi bila masuk dia terus tak kena kan. Kan? Tu orang kata cerita dah COVID tu bukan bila cucuk dia terus sihat. Dia pun ambil masa juga. Lepas kita cucuk first dose bukan power lagi. Kena second dose. Lepas second dose bukan esok tu bukan boleh pergi sedut hidung pergi sayang orang COVID, bukan. Dia ambil masa juga untuk badan kita produce antibody tu. Dia ambil masa. Jadi itulah orang kata proses dah. So kena cerita hak ni dekat orang tua ni. Dia bukan ubat, kadang-kadang cakap tak mau cucuk ubat tu. Aku kan COVID pun tak mau cucuk. Ni cerita kat pakcik-pakcik ni bukan ubat. Ni cerita dah. Kita nak bagi dia ada bodyguard badan kita. Gitu. Okay, faham tak? Harap semua orang kata boleh banyak video dan sebagainya pasal vaksin dah banyak dah dekat YouTube kan, dekat Facebook dan sebagainya, boleh banyak boleh cari-cari sendiri kan. So itulah untuk kempen lah sekali, memang kempen vaksin ni memang kena sangat-sangat kita kena luaskan lagi lah dari segi ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan juga masyarakat luar sana. InsyaAllah. Kalau kita mampu buat macam kita boleh volunteer diri sendiri. Kalau kita duduk kat kampung, duduk kat taman kan, kata kita boleh tahu okay, makcik ni duduk seorang-seorang dia kan, tak ada siapa, kita tolong pilih daftar kat dia. Boleh juga macam tu, kita tolong buat kat dia. InsyaAllah. Itu saja sikit sebanyak. Ada okay, last kesimpulan daripada Saudari Farhana untuk tutup. Okey, ada ayat yang saya nak cakap kan. Okey, kita bayangkan kita akan buat program bersemuka, kelas offline. Benda tu akan membuatkan lagi kita rasa kita macam happy untuk kita nak tangani COVID ni bersama-sama. Jadi tolong jaga SOP, ambil vaksin. Kita bayangkan kita nak pergi cuti nanti ni, kita ada kelas offline, berjumpa dengan kawan-kawan, salam kawan, itu penting. Salam kawan tu rasa macam satu nikmat. Benda tu hilang lah sekarang ni kan. Nak salam pun okey, kita perlu jaga benda tu. Tapi bila salam kawan tu rasa satu nikmat, peluk kawan-kawan kan, rasa satu nikmat. Saya bayangkan benda tu. Jadi kita akan jaga SOP, ambil vaksin dan sebagainya. Jadi benda tu rasa macam sayu lah bagi saya bila tak dapat salam sahabat-sahabat kan. Jadi macam bila fikir benda tu saya akan semua kita pasti menang lah. Hashtag kita pasti menang. Itulah. Wallahualam. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Kita pasti menang. Itulah kelepasan kan, siapa duduk tengok bola, kelepasan. Tengok bola kat stadium lah. Yang lagi tengah duduk berlangsung sekarang ni. Orang kata kedatangan pada dunia ni. Pasal dah kat stadium, kat England apa semua tu. Dekat Amerika lah. Semua dah tak pakai mask. Dia duduk apa-apa, dia boleh penuh stadium. Kan? Tu bukan throwback tu. Tu law ni semasa. Maksud lepa dah capai herd immunity tu. Buat kata Mariam Alia dia sebut sini. Dia kata depa dah capai herd immunity. Maksud dah ada lebih daripada 70% daripada kelompok penduduk dekat sana dah ada vaksin. Jadi depa dah boleh macam biasa dah. Tolonglah untuk masyarakat kita untuk capai macam tu. Kita nak jadi macam tu, kita tak mau dah pakai mask, penat dah pakai mask, penat dah duk sekat FPKP di mata ni. Kan orang yang kahwin macam saya baru kahwin tak boleh pergi honeymoon. Sangat memenatkan, sangat sedih lah. Kan duduk rumah, memang duduk rumah tu best, tapi
kita tak pergi nak berjalan sana berjalan sini kan, macam orang lain kan. Baru kahwin takkan ada rumah saja kan. Macam tu. So harapkan insya-Allah sama-sama kita sebarkan kebaikan, sebarkan positivity kepada semua ahli keluarga, sahabat-sahabat dan semua yang kenal kita, supaya kita berada dalam menjaga SOP, okay, bagi kesedaran tentang vaksin dan sebagainya. InsyaAllah saya doakan dekat komen kita boleh tengok ramai doakan saudari Fahana dan keluarga kata cepat kata back to normal lah, tak penat tak semput dah lepas ni. InsyaAllah doakan untuk semua COVID survivor kita satu Malaysia ni sihat macam sedia kala lah, ataupun kalau sakit pun, kalau ada simptom yang post COVID tu mungkin sat je sebulan 2, insyaAllah kita doakan semua orang, okay, dan semua orang yang tengah tengok ni dijauhi dengan COVID-19 insyaAllah. Jadi kita akan bersambung lagi kita punya program apa habaq semua bicara santai di Isnin depan. Kita buat Isnin dan Rabu lah, ingatlah semua lah. Isnin dan Rabu buka FB Abim Kedah pukul 9. Okay, kalau boleh share dan juga klik loceng. Loceng tu penting tau, sebab bila live terus keluar notification. Kalau abang letak loceng tu. Okey, itu saja daripada kami Abim Kedah dalam program bicara santai apa habaq semua pengalaman sebagai COVID-19 survivor. Jadi sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.